Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah dapat sekali lagi saya melaksanakan FB Live. Hari ini 30 hari bulan Jun seperti dijadualkan, dijanjikan bermula jam 2 PM saya akan bersiaran gitu bersama dengan anda. Terima kasih untuk anda yang menyertai saya. Harapnya semua siap-siap belaka. Okey. Dan hari ini insya-Allah seperti yang telah pun diwar-warkan, saya akan bincangkan topik isteriku bercinta lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sebut yang awal dulu sebelum bercakap. Siti Izzah Bidawati. Terima kasih untuk anda yang lain yang tak sebut nama sebab tak muncul dekat sini. Okey. So lepas ni kalau ada yang muncul mungkin tak cakap lagi, saya tak sebut lagi, minta maaf. Okey. Tapi terima kasih untuk anda yang bersama dengan saya, yang setia bersama dengan saya. Dan hari ini topik kita, kalau ikutkan tadi masa sebelum saya masuk studio, studio gitu, okey. Cuaca agak redup, okey. Dah pesan dekat anak kalau hujan akan ambil baju. Okey, so kalau anda pun tempat anda redup, tolong pesanlah dekat anak ke, kat siapa-siapa kata anda si alert. Okey, sebab Kang dengar saya beleti terlupa pula baju dekat ampayan kalau hujan basah. Okey, so topik kita hari ni isteriku bercinta lagi, dan saya mengharapkan kalau ikutkan kepada yang ada ini, okey, ramai yang ada ni, dua yang komen ni yang muncul adalah di kalangan wanita. So saya mengharapkan ada di kalangan lelaki. Kalau bukan sekarang pun mungkin selepas ini kita husnuzon. Lelaki sekarang tengah sibuk mencari rezeki, insya-Allah kan. Yang ada perempuan pun sibuk juga. Tapi kita nak cerita kata sebab topik hari ini terkena dekat wanita. Sebelum tu, bukan nak memalukan siapa-siapa. Bukan nak kenakan siapa-siapa. Walaupun biasa-biasanya saya punya FB Live memang menyentapkan orang lain kan. Kalau tak sentak bukan Kak Su namanya kan. You all pun kenal kan. I ni sweet talker berapi gitu. Betul? Alright. Okay, so tak apa. Yang penting sentap itu melekat di hati. Menyengat emosi. Moga-moga mampu mengubah diri gitu. Boleh? Alright, okay. So, kenapa topik ini saya pilih? Okay, kebetulan lah pula kan. Duk kecoh. Tadi pun saya nampak lagi dekat Minggu Wanita punya Facebook. Okay. Dikongsikan tentang permit seorang lelaki memohon untuk merentas negeri dengan alasan nak tangkap bini bercinta. Kan. So kalau ikutkan itu yang menyebabkan saya pun terfikirlah, aku ada kes yang sama lah. So kita up hari ni, okey? Sebab yang kes yang fitrah-fitrah tak apa, dia cool dulu, simpan. Dia kena simpan baru dia best kan, okey? Jadi perkasam gitu kan, okey? So saya sendiri dapat kes minggu lepas Saya ada 2 kes minggu lepas, okey? Melibatkan aduan daripada suaminya sendiri yang menangkap. Satu kes memang dia ada kesan dia guna apalah kaedah teknologi hari ni kan, okey. Dapat tahu isteri dia ni dah beberapa kali tidur dengan lelaki lain. Kan satu perkara, okey. Satu perkara lagi, okey. Aduan diterima, isteri tu dah keluar rumah. Dah keluar rumah meninggalkan suami yang sah dan 2 orang anak. 2 orang anak yang umurnya tak silap saya, baik muda lagi. 4 tahun dengan 2 tahun lebih kurang. Tapi keluar rumah bersekedudukan dengan seorang lelaki yang bukan suami dan bukan mahram dia. Okey, so itu kes yang terbaru. Cumanya kalau anda pernah tengok perkongsian saya sebelum ni, saya pernah share dekat Apa Kata Wanita, saya pernah share dekat Facebook live dekat Facebook saya, okey. Saya pernah share dekat satu rancangan TV media, okey. Mob TV. Saya tak tahu ada lagi tak sekarang. Kalau ada Mob TV, wakil Mob TV hari tu tolong cari saya balik. Kan gitu, okey. Kemudian saya pernah share juga dekat TV Al-Hijrah. TV Al-Hijrah agak terkini saya share. Kalau anda masuk dekat page saya tu, bukan page bersama Suzana Ghazali Page Suzana Ghazali, Perunding Psikologi Keluarga dan Guaman Syar'i. Ada lagi video saya ya, lanjutan daripada perkongsian saya di TV Al-Hijrah menceritakan tentang statistik
wanita ataupun isteri yang curang. Ini cerita lama, statistik lama. Statistiknya adalah kajian yang dibuat pada tahun 2014, okey, dan diwar-warkan, dihebohkan, mula diketengahkan kepada publik awal bulan Januari, okey. Sebab saya ingat lagi, gitu. Tarikh saya dipanggil untuk membincangkan isu ini, isu ini di Mob TV tu first time, pertama sekali saya bincangkan topik ini. Hari yang sama saya disahkan mengandung Khadijah Safia. Tiba-tiba ada sejarah kau. Okey, berbalik pada statistik, okey. Statistik diberikan Malaysia, maksudnya isteri di Malaysia di dunia ini, kajian seluruh dunia tetapi isteri di Malaysia 38% pernah curang dekat suami. Okey? Malaysia tahun 2014. Okey, 7 tahun dah. Okey? Disiarkan Januari 2015, 6 tahun dah. 6 tahun setengah dah. Okey, so itu cerita lama. Tapi kita kata masa tu Malaysia, isteri di Malaysia 38% pernah curang dekat suami. Dan ketika itu, Malaysia berada di tempat keempat tertinggi di dunia. Bukan Asia. Keempat tertinggi di dunia memiliki wanita ataupun isteri yang ramai curang dekat suami. Masa mula-mula, okey, ini menteri lama masa tu, menteri yang lama dulu, okey. Dia mempertikaikanlah betul ke apa semua tu. Untuk saya sendiri, okey, saya pernah sebut juga dekat radio tu, saya kata kalau untuk saya yang berdepan dengan kes, okey, ikutkan tahun ni dah 23 tahun lebih. Okey, 23 tahun 2 bulan 10 hari. 20 hari. Hari 30 bulan. 20 hari, okey. Dia tarikh dia kena clear, okey. So, lebih 23 tahun dah saya dah bilang ni, dalam bidang ni, okey. Memang saya boleh katakan makin ramai isteri yang curang kepada suami. Kalau masa awal-awal dulu, okey, nak bincangkan kes, kalau dalam kes-kes yang saya terima, okey, katakanlah 10 kes, nak dapat 1 atau 2 kes mengenai isteri yang curang, payah. Dalam 10 kes. Mungkin kalau 20 kes boleh 1. Mungkin. Masa tu awal-awal dulu. Tetapi bermula daripada tahun 2010, okey, ke atas, di saat saya masa tu memegang status single mother, masa tu, okey. Saya dah dapat aduan tentang makin ramai isteri yang curang. Dan ketika aduan ataupun statistik diketengahkan kepada masyarakat, okey, masa tu kalau daripada 10 kes, boleh dikatakan 6 atau 7 kes melibatkan isteri curang. Ada je klien wanita datang, Kak Su, suami saya ada hubungan dengan perempuan lain. Saya akan tanya, status perempuan tu janda ke, anak dara ke? Isteri orang aku tak masuk lah pula. Kan? Biasanya janda dengan anak dara nak kecuali lelaki orang kan? Tapi klien akan sebut isteri orang, Kak Su. So benda tu bukan lagi yang biasa-biasa. Memang dah jadi perkara yang biasa. Tu saya sebut bukan benda yang pelik lagi dah, okey. Memang kebelakangan ini pun, hatta yang baru ni pun, baru je kes semalam, okey. Kes semalam pun ada. Yang lelaki tu, si suami tu dah 50 lebih. Okey? Sedang seronok bercinta dengan seorang perempuan, wanita yang umur dia 30-an. Ada pula sebab maksudnya awet suami tu, suami klien ni, okey, bercinta dengan seorang wanita yang sebaya dengan anak sulung dia. Ingatkan Andar tu ke Andalusia. Rupa-rupanya bini orang abang. Kan? So, benda bukan yang pelik. Okay. So, kita tak nak cerita kenapa, benda-benda pelik tu. Tapi nak cerita, point kita hari ni, kita bincang topik ni, kita nak tahu apa sebab. Sebab benda yang berlaku mesti bersebab. Okay? Dan kita nak cuba cari jalan penyelesaian. Dan paling penting, okay,
Kita bukan nak menjahanamkan lagi hidup isteri yang macam ni. Minta maaf, saya memang sebut, okey. Isteri yang bercinta, kalau bercinta tanpa melibatkan maksiat, okey lah gila. Okey. Saya tak kata boleh, tapi boleh lagi lah, boleh lah, okey. Tapi kalau sampai melibatkan maksiat dan saya terpaksa sebut, bila melibatkan hubungan antara isteri orang dengan lelaki lain yang biasanya adalah suami orang, memang akan jadi lebih, akan sampai ke katil. Bukan terlanjur. Kalau terlanjur, sekali je. Ini berlanjur-lanjur sebab berkali-kali. Kalau tu kan tak sengaja. Ini dah berkali-kali, apa ternya? Berlanjur-lanjur lah jadinya. Okay? Sebab apa? Sebab tu selalu saya sebut dekat klien saya yang bakal memegang status ibu tunggal, kau tak payah risau. Tak payah risau. Sebab apa? Sebab hari ni janda tak berapa nak laku. Ramai laki orang cari bini orang. Kenapa? Sebab tak perlu nak bertanggungjawab. Kan? Saya ada kes isteri-isteri yang call. Dia kata, Kak Su, dia kahwin 3 tahun. Okay. So dia PJJ dengan suami PJJ. Dia dekat KL, suami dia dekat Melaka. Okay. Ini kes tak selesai dan 2 tahun lepas. Okay. So dia kata, dia tanya, Kak Su, macam mana caranya saya nak buang kandungan saya? Saya pun tanya dengan dia balik. Ni true phone. Saya tanya dengan dia balik. Kenapa nak buang? Tu anak sulung kan? Anak sulung. Suami awak okey? Suami saya happy sangat, Kak Su. Suami saya menceria sangat-sangat. So bila saya dengar macam tu, saya tanya dengan dia balik. Tu bukan anak suami awak kan? Dan dia meraung dalam telefon. Dia kata, Kak Su, saya takut nak beritahu dengan suami saya. Suami saya memang seronok sangat. 3 tahun kami tunggu. Saya tak pernah mengandung. Dan kali ni saya mengandung. Tapi ini bukan anak suami saya, dia sebut. Anak siapa? Anak rakan sepejabat. So, rakan sepejabat kata, minta maaf, dia tak nak bertanggungjawab. Hatta terserempak. Saya pejabat kan? Kak pejabat buat lari. Jumpa macam tak kenal. Kau nampak? Sebab itulah okey. Saya bukan nak kata rakan sejabat tadi. Ni juga bukannya yang terlibat dengan cinta selepas kahwin. Maksudnya dah status isteri ni bukan sahaja wanita yang bekerja. Sebab nanti tak nak pandang pelak semanjang. Tu satria ada peluang. No, bukan wanita bekerja sahaja. Wanita suri rumah pun ada. Kalau dia nak buat, dia tak tunggu apa kerja ke tak kerja. Hari ni saya share kan? Baru tahun ni lah. Bulan berapa cari balik? Saya pun tanya. Okay? Saya share pasal suri rumah yang ada hubungan dengan lelaki lain. Sebab dia kata apa? Suami dia tak layan dia. Kan? Dia dah sibuk kat rumah. Penat Kak Su layan anak. Kemas rumah semua kan. Jadi sesekali nak juga WhatsApp dengan suami. Suami tak layan. Jadi Pak Wer tu layan. Tanya balik, Pak Wer tu kerja tak? Pak Wer tu tak kerja Kak Su, tapi dia ada PhD. Dan plan dah. Kak ingat balik, dia plan nak buat bisnes sama-sama. Kan? Aduh, okay. So, inilah dia. Alright. Inilah dia. Okay. Antara isu yang berlaku. Alright. Dan kalau ditanya kepada wanita-wanita ini, khususnya mereka yang memang berjumpa dengan saya, bertemu dengan saya, mengadu. Dan saya minta maaf, saya beritahu saya tidak menghalalkan, saya tidak kata saya mengiktiraf perbuatan dia orang, okey? Perbuatan wanita-wanita hari ini yang mengaku dengan saya, okey? Dan sebab saya bukannya Tuhan, saya bukan hakim juga untuk menghukum atau mendosa seseorang. Syurga saya pun belum tentu. Macam mana saya nak tentukan dosa pahala orang lain kan?
Allahu Akbar. Okey. So bila syurga sendiri tak tentu, jangan pandai-pandai nak hukum orang lain. Faham? Okey, so berbalik pada aduan tadi. Wanita-wanita ini ketika bertemu dengan saya minta pertolongan, dan biasanya minta pertolongan sebab apa? Sebab dah mengandungkan anak pakwa masing-masing, dah kantoi dengan suami, so tak tahu nak buat macam mana. Okey? So, alasan yang diberikan adalah, okey, satunya suami tak romantik. Pakwa romantik. Ada pula suami tak bagi perhatian, tapi pakwa bagi perhatian. Dan ada juga kes, okey, isteri tu baru perasan, okey, terasa macam aku ni sebenarnya lebih layak dapat yang lebih baik, bukan macam suami aku sekarang. Satu kes saya, dia bercinta dengan rakan sepejabat yang lebih masyhur. Sedangkan kahwin dengan suami masa sekarang ni, okey, atas pilihan sendiri. Okey, so itu antara alasan lah. Okey, dan biasanya macam itulah. Suami tak layan lah dan mengisi kekosongan waktu kan. Ada kes pula sebab PJJ. Okey, saya tak kata itu alasan yang wajar ataupun tak wajar. Cuma yang saya nak tekankan dekat sini, nak jelaskan, nak tegaskan dekat sini, kalau ada antara anda yang mengikuti FB Live ini terlibat atau baru nak cuba-cuba atau baru dilamar, no. Perbuatan seorang wanita dengan status isteri, hatta kalau anda masih dalam tempoh iddah bercerai hidup ataupun bercerai mati, haram. Saya tak kata mengharamkan, okey. Nak cerita kata perbuatan anda tu, syarak mengharamkan isteri termasuk yang dalam tempoh iddah mempunyai hubungan dengan lelaki lain, suka dekat lelaki lain, mengimpikan lelaki lain, haram. Tak boleh. Jangan pula saat lagi mentang-mentang suami tu ada hubungan orang lain, kau pun nak layan, nak layan, nak ayun sama. Tak boleh lah, sebab haram. Bukan Islam tak adil. Bukan Islam tak adil, tapi sebab menjaga harga diri wanita. Saya ingat satu persoalan itu, sebelum ni ada ramai lah masa kalau ceramah saya kan, ada orang tanya, Puan Su, kenapa lelaki boleh kahwin sampai 4, perempuan tak boleh? Okey? So masa tu, dalam kepala saya lah yang cetek ilmu dengan yang ilmu sikit ni, saya cuba jawab dekat dia, saya kata, kalaulah si perempuan boleh kahwin sampai 4, cuba kau kira, kau bayangkan. Malam pertama bersama dengan suami pertama. Malam kedua, giliran suami kedua. Malam ketiga, giliran suami ketiga. Malam keempat, giliran suami keempat. Kan? Empat tu, empat. Tak pun kalau bukan 4, ramai sangat kan, penat juga. Tak bukan 4 pula kan, lelaki pun ramai 2 kan. So kita pun ambil. Kalau isteri pun bersuami 2. Malam pertama dengan suami yang pertama. Malam kedua dengan suami yang kedua. Bertukar, bergilir-gilir. Mai ujung bulan tiba-tiba tak period. Anak siapa yang kau kandungkan? Kau faham? Tu satu perkara paling mudah. Dan satu ilmu baru yang saya dapat. Saya tengok video Dr. Zakir Naik. Okay? Saya suka tengok. Yalah, saya pun cerita ilmu lagi secari. Okay? Dr. Zakir Naik kata, okay, antara sebab kenapa wanita tidak boleh bertukar-tukar pasangan dalam tempoh masa yang dekat. Okay, dekat. Maksudnya masa dekat-dekat lah. Sebab tu iddah 3 bulan. Wanita bercerai, iddah 3 bulan. Kalau kematian suami, ihdad 4 bulan 10 hari. Okay? So, ada tempoh dia. Dr. Zainab tadi, kalau kata hubungan dengan 2-3 lelaki dalam tempoh yang dekat, boleh menyebabkan sakit kelamin.
Tengoklah sendiri kan macam mana servis pelacuran yang ada. Okey. So, pertukar-tukar pasangan. Daripada puak-puak ni lah yang bawa kepada suami hak melanggan, bawa pada isteri. Ni punca dia. Nampak? So, ada sebab kenapa wanita mesti dengan seorang suami sahaja. Satu lelaki sahaja. Okey? So, kalaulah kata suami tu tak romantik, suami tu tak bagi perhatian, suami tu kurang ke, tanya balik dulu. Dulu kau terima dia kan? Bila terima orang tu sebagai pasangan, kalau ada kekurangan, kena tolong bina balik. Jadikan satu kelebihan. Saya share dah itu kan. Kelebihan kita top up. Nak bina balik kelebihan pasangan. Okey? So, kalau suami tu tak bagi perhatian, kitalah minta. Kau kodek-kodek, kau belek-belek, kau belai-belai. Faham? Ini tak. Suami ralik, kau pun ralik. Dia tengok handphone, kau pun tengok handphone. Mungkin orang sebut, apa sebab perempuan semua kena mula? Dah perempuan itu lebih banyak kasih sayangnya. Kita perempuan ada rahim. Lelaki ada ramai nama rahim tapi tak boleh beranak. Okey? Kita perempuan ada rahim. Yang sinonimnya, yang biasanya diizinkan untuk mengandung dan melahirkan. Dan simbolik kepada wanita itu banyak kasih sayang. Banyak kesabaran. Banyak usaha yang boleh dibuat untuk menambahkan kasih sayang. Okey? Betul, lelaki memang kena juga. Tapi dah memang yang kita faham selalu kan tu yang anti sebijang fitrah. Dah kita kena usahakan dulu. Jangan pula saat lagi suami kau tak layan kau pun tak payahlah, apalah semua tak payah kan. No. Kita dulu, okey? Dah usahakan sebut tadi, usaha dulu minta. Abang ni tak layan cik lah. Abang tak layan sayang lah. Kau minta tu, kau merengek lah sikit. Jangan abang ni apa? Lama tak layan sayang. Kau marah tu dia lari dah. Kau merengek. Kau faham? Merengek. Orang perempuan ni, kau tak payah cakap lah. Saya ni tak pandai lah Kak Su nak goda-goda. Tak payah. Kita wanita memang sentiasa, memang ada kuasa menggoda. Cuma kena buat je dulu. Oi, aku ni Minah rider kau tahu sebelum ni tahu. Minah rempet lagi. Kalau time nak mengada, boleh aja. Kalau aku boleh, korang pun boleh lah. Apa tak boleh pula? Kan? Okey? Alright, okey. Dah buat, dah minta, dah luahkan. Okey, dah luahkan. Okey. Doa sama. Kita ni minta maaf saya sebut bila kata kes-kes rumah tangga biasa tanya bab solat. Kak Su, sebelum ni memang tak solat. Sekarang baru solat. Okey. Mungkin sebab itu juga kenapa kita diuji. Sebab Allah sayang kita. Dan Allah tahu kalau aku tak jentik orang ni dengan suami dia takkan balik pada aku. Berapa banyak dah saya share kes okey. Suami tu pukul, suami tak bagi nafkah kan. Hatta ada suami melanggan pelacur, dia masih redha. Tapi bila tahu suami kahwin lain, meletup. Baru dia terjentik. Jadi mungkin sebab itulah. Sebab apa? Sebab itulah kita kena doa juga minta dengan Allah. Sama juga tadi, kalau kata suami kita buat perangai dengan perempuan lain kita tak suka, kenapa kita pun nak buat sama? Kok rasa macam diri kita ni bagus sangat. Okey, ni saya nak share. Kalau yang rasa bagus tu memang bagus, alhamdulillah lah. Ni saya nak share kisah saya sendiri kan. Yalah, anda semua kenal saya kan. Semalam ada seorang klien lama, dia up saya punya gambar profile, okey. Dia kata kat saya, slim je sekarang, dagu dah runcing. Saya kata dia tu gambar sebelum PKP. Okey. Lepas PKP kau tengoklah aku kat Facebook sebab kat FB Live ni kan. Tapi alhamdulillah sihat lagi. Okey. So nak cerita kata okey, saya yang anda kenal ini, okey, fizikalnya macam ni, okey, pun kena kacau, kau tahu tak? Syukur jugalah WhatsApp aku tu admin jaga.
Tapi admin pun sebelum ni lah ada yang macam tu dia forward. Masa kata kau tak payah benda macam ni kau tak payah layan. Okay. So bayangkan ada yang mengimpikan nak tidur dengan saya. Ada satu gambar kalau anda perasan bercari balik ada gambar saya pakai tudung biru, bunga-bunga tu, sirup tangan gitu kan. Tangan macam orang asyik tu. Cari balik boleh ada. Hatta pernah hari tu sekali dalam satu artikel, okey. Graphic designer akhbar tu terbuat gambar tu besar satu page, okey, memang macam tu. Saya masa tu la ilaha illallah, tak apalah, tapi lepas itulah, okey, lepas tu saya dapat gangguan, okey. Ada yang meluahkan, okey, ada seorang saya masih ingat sampai sekarang dan saya screenshot WhatsApp daripada admin, dia WhatsApp kat admin hantar kat saya screenshot, saya hantar kat suami saya masa tu. Apa ayat dia kata? Bila tengok tangan saya yang macam tu, ni saya minta maaf kalau bunyi lucah, tapi nak cerita kata, saya pun pernah dikacau. So nak cerita kata, kena ada sebab untuk kita lawan, okey? Dia kata, bila tengok tangan saya macam tu, okey, dia boleh tahu, dia boleh faham yang saya ni mampu berikan dia kepuasan dalam seks. Aku pun tak tahu apa cerita dia gila apa gitu kan. Kau bayangkan kalau orang yang memang melayan. Kan? Oh, mesti dia akan rasa bangga. Dia akan rasa best, kan? Saya masa tu, aku takut adalah cepat-cepat screenshot, hantar dekat suami. Kenapa hantar kat suami? Nak bagi suami tahu, abang, saya masih laku. Cewa. Okay? Tak ada. Satu perkaranya, bila bagi tahu macam tu, at least, okay, suami boleh fikirkan sesuatu. Aku ni kalau biarkan isteri aku, mungkin akan jadi masalah belakang hari. Sebab tu anda, kalau diganggu dengan ayat-ayat cinta, pujian-pujian, okey, jangan cepat termakan. Dan saya beritahu sekali lagi, okey, memang ramai hari ni jantan-jantan, sebut jantan lah yang bukan lelaki, jantan, okey, memang mencari isteri orang. Sebab apa? Sebab tak boleh nak tinggal kesan. Tadilah, kalau terlanjur, suami dia ada apa nak risau? Okey, saya dapat kes lah. Yang suami ni memang mengharap Kak Su, dia kata saya memang lama nak anak lagi. Okey, dapat tahu isteri pregnant rasa happy. Tapi cuma masa tu rasa pelik jugalah. Saya pun tak tanya lah pelik apa lagi masa tu kan. Sebab tu, tapi dia kata, lepas-lepas bersalin, tengok-tengok anak tu, muka suami tak, muka isteri pun tak. Muka siapa? Muka bos isteri dia. Dia siap bawa kat saya. Ni cerita lama. Dia siap bawa kat saya. Ni Kak Su cuba tengok. Saya tengoklah. Gambar baby tu kan gambar bos isteri dia. So dia kata Kak Su, yang Kak saya buat pelik tadi, sebab saya kira-kira tempoh untuk isteri dia pregnant, masa tu isteri dia tak ada kat rumah. Isteri dia pergi berkursus. Okey? So nak cerita kata itu antara yang berlaku. Dan poin saya sebut tadi, okey? Tak kira lah apa pun kesilapan suami anda, tolong ubah dulu. Usahakan berserta dengan doa. Kalau suami pun memang perangai tak boleh diharap lagi dah. Memang tengok anda, memang dah confirm tak nak juga. Kau tak payah tunggu. Pergi filekan fasah. Filekan fasah, kau dah merdeka, kau dah bukan lagi isteri dia, kau bercintalah. Susah sangat ke? Aduh, hai. Tak payah risau. Sekarang ni pun mahkamah nak buka dah. PKP sambung tapi mahkamah nak buka dah. Tunggu nanti info. Mahkamah nak buka dah 2-3 hari lagi insyaAllah. Okay? So tak perlu risau. Cepat-cepat pergi file fasah. Baru dah nak bercinta ke, nak apa ke. Tapi jangan sampai terlanjur lah. Okay? Alright? So, itu benda yang dia buat. Dan apa yang saya nak sharekan juga hari ni dekat sini, okey. Isu tadi sebab pasal isteri, saya nak sentuh juga isu tentang ibu tunggal. Minta maaf, saya mengikut satu FB, okey. Diperkenalkan pada saya dan FB seseorang ini memang in charge kes-kes yang berkaitan, dan saya pun nampak ada isu-isu keterlanjuran ibu tunggal. Ibu tunggal yang mengandung anak lelaki lain, anak suami orang, anak bukan Muslim, tu pun ada. Okay? So,
saya nak pesan juga. Ni berkaitan wanita, tetap wanita. Kalau tadi isteri orang memang sah-sah dah haram walaupun bercinta. Terlanjur tu lagilah, okey. Tapi nak cerita kata kalau ibu tunggal bercinta, okey, tak jadi isu besar. Kau bercinta dengan suami orang ke, bukan suami orang ke, bukan isu besar. Asalkan kau tak kacau rumah tangga, masuk kacau rumah tangga, okey, minta maaf sekali sebut. Memang orang akan marah, mana boleh kacau suami orang, okey. Saya balik pada hukum syarak, poligami itu diharuskan tapi dengan syarat. Okey, ada syarat kelayakan, ada dia punya terma-terma yang mesti dipenuhi oleh bakal ataupun oleh si lelaki suami tadi, okey. So untuk ibu tunggal kalau nak bercinta, okey, kau kena pastikan kau tidak menghalang tanggungjawab lelaki tadi dekat isteri dia. Alright, okey. So tu tak apa, tu isu lain. Ini kita bicara lain. Okey, bab poligami tu bicara lain, okey. Poin saya hari ni, okey, untuk ibu tunggal yang bercinta, tolonglah, please, jaga diri anda. Jangan layan lebih-lebih. Tolong sangat-sangat. Bukan saja kes yang orang yang saya baca kat Facebook tu, okey, tapi saya pun dapat aduan juga, okey. So, dia kata, Kak Su, saya tak boleh tahan. Okey, saya bukan nak menabik dada. Saya pernah ditanya oleh beberapa orang klien, macam mana Kak Su boleh hidup menjanda selama 7 tahun? Kak Su boleh tahan. Okey. Saya taklah kata aku ni tak normal. Kan? Aku tak mati pucuk. Ada mati pucuk umpan. Kan? Bukan. Okey. Tapi sebab saya tahu saya adalah ibu tunggal masa tu. Sekarang aku lelaki. Okey. Saya adalah ibu tunggal dan saya tidak bersuami. Bila tidak bersuami, maksudnya saya tidak punya jalan untuk melepaskan fitrah kehendak saya, nafsu saya. Maka saya tidak mendorong ke arah tersebut. Apa maksud mendorong ke arah tersebut? Okey, satu. Kalau sebelum ni, kalau kata siapa-siapa, junior saya pun lah, okey, yang mana-mana kenal saya masa dekat UM dulu, okey, masa mula-mula sebelum saya kahwin, saya adalah peminat tegar filem Hindi. Kan? Berapa hari tu saya mention pasal filem Hindi kan. Cerita lama lah. Okay? Cerita-cerita lama. Cerita-cerita yang zaman Shah Rukh Khan dulu-dulu kan. Apa-apa dia terus pagal kota apa semua tu. Kan? Semua saya tengok. Semua ada. Masa tu kan dia ada VCD, DVD tu. Semua ada. Okay? Kemudian membawa kepada perkahwinan yang pertama sebelum ni. So lah zaman dah berubah kan. Saya pun dah tak tengok dah. Cuma sesekali je lah. Kalau layan balik, ada balik cerita lama, cerita baru memang. Cerita baru saya tak tahu langsung. Okay? Cerita lama. Okay? Cuma masa tu layan juga. Tapi, bila saya berstatus ibu tunggal, saya tak tengok langsung. Kau tengoklah si filem ini macam mana. Kan? Menyanyi pun Shah Rukh Khan boleh pegang. Kita. Okay? Kalau kau ada masalah bab tu, kau tengok tu pun dah. Kan aku cerita payah pula. So tolong. Jangan tengok filem-filem Inggeris ke yang mendorong ke arah tu. Jangan tengok. Jangan layan. Baca movie, novel ke apa ke tak boleh. Kena lawan. Benda-benda yang boleh mendorong ke arah ada rasa tu, kau kena stop. Kalau kau layan... Payah aku cakap. No, tak boleh. Sama juga kalau lelaki tu mengacau. Kalau kau layan kan. Saya baru ni, tahun ni saja, dah ada 3 akaun. Suami saya tolong blok. Sebab saya berdebar. Sebab apa? Saya dapat video. Video menunjukkan alat kemaluan lelaki. Si buka sebab dia ada suggestion dia dekat, kadang-kadang dia dapat notice kan. So kadang-kadang bila kita baru masuk itu dia keluarkan itu. Abang, maksud tu kebetulan suami abang. Kalau aku faham, kalau melayan, sama-sama lah. Kalau melayan, itu masa saya jadi isteri. Sebelum ni pun ada. Nak cerita kata, kau jangan bagi jalan.
Kalau bagi jalan, kalau ayat mak saya dululah, orang perempuan ni, kalau dia huluk titi, kau tahu titi? Huluk titi, maksudnya hulur jambatan. Jambatan besar, titi kecil lah. Gitu lah lebih kurang Maksudnya kalau kita bagi jalan dekat lelaki, memang mudah dia masuk. So tolong. Wanita kita kena jaga diri sebenarnya. Betul Izzah, mindset kena kuat. Jangan duk fikir, kau saat lagi duk fikir, tiba-tiba mengidam, tiba-tiba meraih melayan. No lah. Okey, so tolak. Jangan cari pasal lah. Jangan cari pasal. Orang kacau. Okey, dah seperkara kena Kalau lelaki tadi betul-betul berniat, ni untuk ibu tunggal ibu tunggal, okey? Sama jugalah untuk isteri orang tu pun. Isteri orang, ibu tunggal, kalau lelaki tadi memang ikhlas cintakan anda, kalau isteri orang, dia takkan sentuh engkau. Betul. Biasanya isu-isu lelaki yang bercinta dengan isteri orang ni sebab dah ceritakan suami I macam ni, so mulalah kesian kan. Kau kesian tak Rafi? Kesian kata Rafi kan. Okey? So daripada kesian timbullah orang kata belas kasihan, berkongsi emosi, kemudian berkongsi badan. Tak boleh. Okey, so kalaulah kata contoh, lelaki tadi memang betul-betul cintakan anda. Yang isteri orang dia takkan kacau, takkan sentuh. Dia akan tolong anda untuk keluar dulu daripada masalah dalam perkahwinan. Mungkin tolong cari saya ke? Kan? Dia tolong dulu. Yang penting bila anda dah keluar daripada perkahwinan, baru dia sebut, I sebenarnya dah lama nakkan you. Barulah gentle. Barulah ikhlas cintanya. Sama juga ibu tunggal. Kalau belum kahwin, dah raba-raba, dah pegang sana sini, dah tidur sama. Saya ada seorang klien dia sebut kat saya itu Kak Su. Segeram sangat dia kata, tak tahu kenapa lelaki tak nak kahwin dengan dia. Sedangkan dah berkali-kali tidur. Saya tanya dengan dia, kau fikir baliklah. Kalau tak kahwin pun, dia dah dapat engkau macam dapat seorang isteri. Kenapa dia perlu kahwin? Faham? Sebab tu, saya sebut tadi jantan. Jantan-jantan ni nak ambil kesempatan sahaja konon cinta. No. Nafsu serakah dia semata. So, tolonglah. Kalau memang dah tak bahagia dengan suami yang ibu tunggal, kalau nak cari suami, tolonglah cari suami yang memang betul-betul suami yang memang akan jaga anda belakang hari. Jangan buat pasal. Tak ada maknanya bukti cinta. Hatuk itu cinta. Kadang-kadang betul juga saya bagi Kak Su bukan apa, dia kata buktikan cinta. Patut engkau bercinta, tak payahlah. Ini bukan budak kecil lah. Dah tutup belaka kot. Allahu Akbar. Tolonglah. Saya pun tak tahu macam nak cakap apa tolong lagi dah kan. Please. Anda jaga diri anda sendiri. Kalau anda tak jaga diri anda, ada masalah ke depan nanti, jantan-jantan ni takkan bertanggungjawab pun. Dia lepas tangan je, dia dapat dah kot, dapat dah. Kesannya kepada anda, tolonglah. Okey? Kalau yang dah terlibat, kalau yang sedang melakukan hubungan terlarang ini, saya minta tolong. Kalau anda masih isteri, minta ampun dengan suami. Okey? Mesti minta ampun dengan suami. Kalau anda ibu tunggal, cakap dekat lelaki tu, saya tak nak dah serah diri. Kalau awak nak jadikan saya isteri, kahwin dengan saya segera. Kalau dia tak nak juga, kau tinggal. Cari lelaki yang lebih baik. Faham? Sebab kita ni wanita, dalam hidup kita, Islam pun tentukan, kita bukan hanya perlukan lelaki. Wanita memerlukan suami.
Dan bila namanya suami adalah lelaki yang bukan mementingkan seksual semata-mata, tetapi menjaga kebajikan kita. Kalau lelaki berstatus suami hanya pentingkan nafsu seks dia, itu bukan suami. Aku cakap apa? Tak tahulah bagi cerita apa pula kan. Nantilah aku rekam drama pula. Okay. So tolong. Okay. So tolong. Okay. Tolong. Okay. Please. Alright. Okay. So. Hari ni dia. Itulah walaupun tajuk dia macam redup-redup tadi kan. Siapa share redup tadi kan. Tapi memang tetap panas sebenarnya. Okay. Sebab saya sebut tadi, okay, benda-benda macam ni bukan hanya melibatkan anda dengan teman lelaki anda. Kalau ditakdirkan ada uzuriat, status anak tu macam mana? Dan kena ingat kalau status anak itu adalah anak yang tidak sah, katakan anda ada hubungan dengan teman lelaki anda, kemudian anda mengandung, tapi tak dapat detect pun kata tu bukan anak suami anda. Kemudian anak tu lahir, dinasabkan pula kepada suami. Satu perkara dah. Bab ikhtilat pergaulan, bab aurat. Sebab tu bukan anak suami anda. Bab nanti nak nikah. Apa ceritanya? Apa cerita dia? So, sebab sebut tadi, bukan semata-mata bagi efek kepada anda, tapi bagi efek kepada kalaulah ada anak. Yang nak menanggungnya anda tau. Bapaknya tidak dapat tahu ke ditinggalkan, kok pula macam tadi kan. Lahir-lahir bukan muka suami, bukan muka anda. Suami pak dah tahu dia cerai. Habis tu kau nak meroyan. Tolonglah. Please. Tolonglah. Kalau suami bermasalah, saya sebut tadi okay, selalu saya sebut dalam ceramah saya, okay, saya kata walaupun suami kita tu, suami anda, so far saya tak dapat, alhamdulillah saya dapat yang lebih baik sungguh-sungguh sebut sebab tu ada itu saya jawab kat sini saya tak ingat siapa nama dia. Ada admin share komen seorang rakan Facebook bila saya share pasal saya kahwin lain dia ada sebut, dia kata puan dah ada hidup yang baik masa jadi petunggal. So, kenapa puan kahwin lain? Okay? So, saya sebut sebelum ni saya tak plan nak kahwin lain. Dan lepas mak saya komen, mak saya komen, hang tu padan sangat kat orang kan. Sebab masa tu ada orang Minang saya melamar gitu, Minang. Melamar tanyalah kan, okay? So, saya memang share dengan mak bapak saya, okay? So, memang saya tolak terus. Sampai mak saya sebut, hang tu kalau kat orang pandai sangat. Bosor ubat solat hajat lah, syukurah kan. Kalau kat dia tolak terus. So, kan? So, saya pun tersentak dengan ayat tu, saya buat solat hajat. Okay? Dan atas solat hajat tu dah saya jumpa dengan suami saya sekarang. Dan kenapa saya pilih untuk menerima lamaran suami saya sekarang ni, okay? Sebab saya yakin Allah izinkan dia untuk jadi suami saya yang lebih baik. Sebab masa saya memang saya minta, kalau dia adalah baik untuk masa depan aku, agama aku, anak-anak aku, ya Allah, kekalkan rasa sampai aku mampu untuk terima dia sebagai seorang suami. Okey, antara doa saya lah Dan alhamdulillah, lepas jadi suami saya 7 tahun lebih dah, memang Allah izinkan dia lebih baik. So kenapa dulu baik? Dulu hidup saya dah baik dengan anak-anak saya, tapi alhamdulillah sekarang hidup saya lebih baik lagi bersama dengan anak-anak. So untuk anda, kalaulah suami anda sekarang ni tak elok, putuskan dulu hubungan. Tak payah sebut suami tak nak cerai. Saya dah sebut hari tu kan. Pergi ke mahkamah file fasah. Ada 16 alasan anda boleh guna. Tapi tanya balik lah. Dia kadang-kadang bukan apa. Saya tahu kadang-kadang kan. Ada kes saya. Ada satu kes seorang wanita mengadu. Dia kata, dia dah bercinta dengan suami orang tu 15 tahun. Dia isteri orang, bercinta dengan suami orang. So sampai satu peringkat dia kata dengan boyfriend dia tu, dia nak minta cerai. Sebab memang tak boleh, rindu kan, memang nak hidup bersama dengan orang yang dicintai. Tapi tahu apa boyfriend sebut? You tak payah cerai lah, nanti apa pula anak-anak you cakap. Saya kata dekat dia, itu menandakan lelaki tu tak cintakan kau pun. Sebab tu saya sebut tadi, tolonglah.
Jangan duk gila dengan ayat-ayat cinta. Jangan duk termakan pujukan rayuan. Please. Ketuk kepala tu kuat-kuat. Biar sedar diri. Okey? Sebab memang ramai sangat pun jantan yang ambil kesempatan. Tolonglah. Okey, dan untuk lelaki, untuk para suami, kalau anda dapat tangkap isteri anda ada hubungan dengan lelaki lain, okey. Pertama sekali, kau jangan serbu jantan tu dulu. Ini saya kau pula yang masuk lokap. Kan? Okey, tanya dulu betul ke tak ada hubungan. Okey? Dah ada hubungan, tanya balik dengan isteri kenapa. Dan kena koreksi diri juga. Satu kes saya, saya masih ingat lagi tahun 2005. Okey, kes tahun 2005. Seorang lelaki, masa tu dia berumur 47 tahun. Isteri dia umur 40 tahun. Dia call saya daripada Seremban. Saya tak ingat nama dia. Tapi saya memang ingat kes dia. Sebab saya jadi lebih ingat bila tengok satu movie. Saya tak ingat apa tajuk dia, movie tu. Tapi cerita dia berkenaan dengan seorang lelaki yang balik ke rumah. Dia nampak isteri dia tengah tidur dengan perempuan lain. Dengan lelaki lain. Perempuan pula. Isteri tidur dengan lelaki lain. Okay? So, isteri tadi tu Nora Danish. Yang lelaki tu, apa? Bento kah? Apa nama dia tau? Halah, aku tak ingat lah pula. Apa nama dia tah? Adalah baru ni yang sebelum tak ada tertulis tu dia berlakon dia dengan Nora Danish juga. Jadi isteri kedua tu. Apa tengok-tengok dah lelaki lah, nama dia huruf B kat sama lelaki. So, bila tengok cerita tu, saya ingat kes saya dan dia maafkan sebab dia cek-cek balik, dia kata baru tahu isteri dia isteri dia tak curang pun. Tapi kes yang benar tadi, okey, memang pengakuan lelaki ni, dia kata dia tangkap lelaki 47 tahun, isteri dia umur 40 tahun. Dia yang 47 tahun ini tangkap isteri dia tidur dengan kawan anak sulung dia. Anak sulung dia umur 20. Kawan anak sulung dia tu umur 21. Masa dia call saya, dia kata, saya nak minta tolong puan, macam mana cara saya nak bina balik rumah tangga saya. Sebab saya yakin kesilapan isteri saya bukan semata-mata salah dia. Salah saya. Saya yang kurang bagi perhatian dekat dia. Jadi dia terminat, terdorong nak kepada lelaki lain. Mungkin 1 dalam 1 juta kot. Tapi masih ada ramai lelaki budiman. So tolong, yang lelaki, kalau dapat tangkap isteri anda buat kesilapan, cek dulu diri. Okey, sebab kita ni manusia. Kalaulah isteri anda minta peluang, betul-betul bertaubat, tak salah untuk bagi peluang. Allah Maha Pengampun. Tapi satu, kalau bagi peluang, jangan ungkit pula. Kan, nanti dah terima balik, tak apa, dah selesai semua. Isteri pun dah cuba, dah buat yang terbaik. Memang tiba-tiba, tu kau ingat jantan tu pula. Sama lah juga sekis kalau isteri pun. So, ini fokus kepada isteri yang bercinta. So, tolong, okay? Fokus balik. Koreksi diri. Sebab tu, apa-apa kesilapan, apa-apa masalah pun, kita cek diri kita. Kita cek orang lain, pasangan kita. Dan paling penting, cek hubungan kita dengan Allah. Ujian yang Allah bagi, hakikatnya adalah untuk kita merayu minta tolong dengan dia. So, sekali lagi saya ulang. Untuk wanita berstatus isteri, please, tolonglah. Jangan buat perkara yang diharamkan. Dan, kena ingat, kalau anda isteri tertangkap curang dengan lelaki lain, anda boleh hilang hak jagaan anak. Tolong ya. Tolong sangat-sangat. Untuk ibu tunggal pun sama. Doalah.
minta tolong ya Allah, ya Tuhanku. Yalah, kadang kita ni ada tahap nafsu yang berbeza, okey? Alright, okey. So tolong. Di samping mengelakkan jalan terdorong saya sebut tadi tu, okey? Doa. Saya sendiri pun kalau anda ingat saya pernah sebut ni, ya Allah, ya Tuhanku, kalau ada jodoh yang baik untuk masa depan aku, agama aku, anak-anak aku, ya Allah, kau tunjukkan. Dan hingga saat itu, ya Allah, kau berikan aku kekuatan untuk teruskan hidup. Bukan semata-mata kuat untuk hidup dengan anak-anak, tapi kuat untuk menyimpan fitrah. Walaupun kita ni perempuan, tapi kita adalah manusia yang tetap ada fitrah kehendak seksualnya. So doa minta dengan Allah. Okey? Boleh? Cukup setakat itu. Saya harapkan dapat menjentik khususnya wanita yang tersilap langkah hari ini. Anda masih ada ruang untuk bertaubat. Minta ampun dengan suami, minta ampun dengan Allah. Sebab kalau apa yang anda lakukan sekarang ini bercinta dengan lelaki lain, okey? Dan kalau pernah terlanjur, tolong hentikan bertaubat dengan Allah. Peluang masih ada. Okey? Tolong ya. Bukan nak menghina siapa-siapa, tapi kita sama-sama nak bina bahagia. Fokus kita bahagia hidup di dunia dan paling utama kekal dalam redha Allah. InsyaAllah. Jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Sekian. Ampun dan maaf atas segala keterlanjuran. Kok tersentak, terjentik. Okey, itu biasa kan. Alright. So insyaAllah. Jumpa lagi. Moga semua baik-baik saja. Terima kasih untuk anda yang setia bersama saya. Terima kasih untuk anda yang share FB Live ini. Dan untuk mereka yang memerlukan khidmat saya, sekarang ini bermula daripada semalam sebenarnya dan bakal berakhir hujung minggu ini, saya ada berikan diskaun jimat RM50 untuk sesi temu janji WhatsApp. Kalau sebelum ni, sesi WhatsApp RM100. Tapi dalam tempoh diskaun ini bermula semalam sampai Sabtu ni, anda hanya perlu bayar RM50 saja. 50% engkau kurang. RM50 tetap kekal valid sepanjang hayat. Untuk kes anda sahaja, tanyalah apa pun nak tanya. Moga Allah bagi saya bantu anda dengan sedikit ilmu yang saya ada. InsyaAllah, hubungi admin 013-2477-885 atau nak mudah lagi, pergi cek cover foto Facebook page ini. Okey? Alright? Jumpa lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.